Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan adik semua di rumah? Ustaz doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah. Jadi pada video kali ini Ustaz akan menceritakan kepada semua berkaitan dengan satu peristiwa penting yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu peristiwa peperangan Badar. Peperangan ini berlaku pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Berlaku di satu tempat yang mana berhampiran dengan kota Madinah, yang mana bernama Badar. Dan peperangan Badar adalah bersempena dengan nama tempat. Bagaimanakah berlakunya peperangan ini? Pada permulaan peperangan ini sebenarnya bukanlah peperang. Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat pada permulaannya hendak memintas rombongan dagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan yang dalam perjalanan pulang ke Mekah. Tujuannya adalah untuk memintas pada peringkat permulaan. Walau bagaimanapun, Abu Sufyan bersama dengan rombongan tersebut berjaya melarikan diri daripada kepungan Rasulullah, dan dia telah meminta bantuan kepada kafir Quraisy yang berada di Mekah. Lalu kafir Quraisy pada ketika itu terus menghantar satu pasukan ketenteraan yang diketuai oleh Abu Jahal untuk bertemu dengan Rasulullah di Badar untuk berperang bersama dengan tentera Islam. Pada ketika itu bilangan tentera orang kafir adalah sebanyak 1000 orang, manakala bilangan tentera orang Islam adalah sebanyak 313 orang. Di sana ada satu jarak bilangan yang amat ketara. Maksudnya peperangan ini adalah peperangan yang berat sebelah. Banyak lawan dengan sikit. Dan pada ketika itu orang Islam dalam keadaan yang serba kekurangan. Pakaian besi tidak ada. Senjata peperangan pun tak cukup. Kenderaan yang terdiri daripada unta dan kuda pun tak banyak. Dan tidak ada penghalangan berperang. Sebab tujuan asal adalah untuk memintas, tapi terpaksa berperang. Maka ketika itulah berlaku perangan tu. Masa tu Allah Subhanahu Wa Taala telah membantu tentera Islam. Bantuan Allah yang pertama apa? Allah menguatkan hati orang Islam, menenangkan hati mereka dan menguatkan hati mereka untuk berperang pada peristiwa tersebut. Yang kedua, Allah menurunkan para malaikat untuk bersama-sama berperang dengan orang Islam. Dan alhamdulillah dalam peperangan ini orang kafir kalah teruk dan banyak yang mati. Manakala orang Islam sebilangan ada yang menerima syahid. Dan akhirnya pulanglah tentera kafir ke Mekah dalam keadaan sedih dan hampa, manakala orang Islam pulang ke Madinah dalam keadaan gembira kerana mendapat kemenangan di perang Badar. Dan begitulah gambaran umum secara ringkas berkaitan dengan peperangan Badar. Mengapa kita kena mengetahui tentang sirah Rasulullah dan para sahabat, khususnya berkaitan dengan bulan Ramadan? Dua perkara penting yang adik-adik kena ingat. Yang pertama apa? Supaya kita dapat tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bila kita sentiasa dengar, sentiasa ulang melihat video berkaitan dengan sirah dan juga peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan berkaitan dengan Rasulullah dan sahabat, kita akan faham macam mana mereka berpuasa, macam mana mereka berbuka puasa, macam mana mereka melakukan tahajud, macam mana mereka hidup menghadapi orang kafir pada bulan Ramadan, macam mana mereka menghadapi kesusahan. Kita dapat faham bila mana kita banyak mendengar kisah-kisah para sahabat dan kisah Rasulullah, dan mereka lah ikutan kita yang sebenar. Dalam kehidupan kita di dunia, kita nak ikut mereka, bukan ikut orang lain. Sebab kita orang Islam, kita kena ikut mereka. Dan juga Rasulullah juga ada menyebutkan, barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di syurga. Maka bila mana kita banyak baca cerita Rasulullah, cerita sirah Rasulullah dan juga para sahabat, doa-doakan moga-moga kita dapat bersama dengan Rasulullah di akhirat kelak, disebabkan kita cinta kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita memahami dan menghayati bulan Ramadan dan juga perjuangan Islam. Bila mana kita telah banyak membaca sirah Rasulullah, kita akan faham, kita akan dapat menghayati macam mana mereka
bulan Ramadan mereka tu macam mana? Macam kita lah. Mungkin kalau kita hidup dalam keadaan senang, kita ada cukup, makan minum kita cukup, pakaian kita lengkap, kita nak beribadat pun mudah, tak ada orang marah apa. Tapi zaman dulu tak. Pada zaman Rasulullah, banyak tentangan, banyak ujian, susah. Ada orang kafir yang tak suka, ada orang munafik yang sentiasa dengki. Ini pada zaman Rasulullah. Tapi pada zaman kita tak ada. Sebab itulah kita kena banyak membaca, kita kena banyak mendengar, melihat video dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita dapat menghayati macam mana bulan Ramadan yang sebenar yang telah dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan sebelum mengakhiri video ini, Ustaz nasihatkan dua perkara. Yang pertama apa? Yang pertama, kita sudah berhampiri di fasa akhir bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir itu akan ada satu malam, malam yang mulia, malam yang mana Al-Quran beritahu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka banyakkan beribadat, banyakkan membaca buku, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan membantu ibu dan ayah, banyakkan bersedekah dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, kepada adik-adik yang berada di rumah, Ustaz nak minta kalau boleh cuba berpuasa sebanyak yang mungkin, berusaha. Dapat 10, dapat 20, dapat 30, Alhamdulillah, itu lagi baik. Tapi berusaha dulu. Ustaz lama-lama pun macam tu juga. Asal bermula daripada kecil, dan akhirnya bila dah besar, mampu untuk berusaha penuh. Okay. Dan akhir sekali, Ustaz tutup video ini dengan serangkap pantun. Membeli ikan di kedai raja, dihadiahkan kepada ibu bertua. Bulan Ramadan kembali jua, padanya ada perjuangan yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salam Ramadan, selamat berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.